Hai kawan-kawan, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Demeroni, STEM 2024, Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak, akan membicarakan satu subjek HDSE 3203, Pendidikan Kanak-Kanak dengan Kebudayaan Berbagai. Hari ini saya akan membicarakan satu topik khusus dalam subjek ini, yaitu rancangan pengajaran individu. Mari kita kenali lebih lanjut apa itu rancangan pengajaran individu. Rancangan pengajaran individu merupakan adalah satu dokumen bertulis yang dirancang khusus untuk seseorang murid berpendidikan khas, contohnya sindrom Down, perkembangan lewat, dan autisme. Ia bertujuan dibentuk untuk mendokumentasikan segala pengesesuaian dan penerapan ke atas program pembelajaran. RPA ini dibentuk untuk murid dalam tempoh 30 hari atau sebulan dari tarikh murid ditentukan ketidakupayanya. Ciri-ciri rancangan pengajaran ini ialah komprehensif. Murid-murid isi dalam laporan pengajaran. Ciri-ciri perancangan pengajaran individu ini ialah komprehensif. Ketidakupayaan murid dalam komunikasi, tingkah laku, pengurusan diri, akademik, kemahiran motor halus, komunikasi motor dan tangan. Ini mereka bagi memenuhi keperluan murid kurang upaya. Ia juga bersifat spesifik. Spesifik ini matlamat dan objektif bagi RPA mestilah dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diperhatikan diukur. Setiap RPA yang dibina perlu disesuaikan dengan tahap fungsi dan perkembangan kanak-kanak. Branded WN 1995 menyatakan satu program pengajaran yang berasaskan penilaian sebagai disiplin rancang. Halhan dan Kaufman 1977, RPA ini merupakan satu perjanjian bertulis antara ibu bapa dan pihak sekolah. Rancangan pengajaran yang dibina haruslah diperakui dan ditandatangani oleh ibu bapa, barulah dapat diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Kepentingan rancangan pengajaran. RPI memberi pelbagai kebaikan kepada murid, ibu bapa, guru, ahli dan ahli pasukan pelbagai disiplin yang berkaitan. Setiap RPI yang dibina digunakan pakai untuk mengenal pasti keperluan murid-murid dan bagaimana keperluan tersebut dapat dipenuhi. Menyelesaikan pembelajaran dan kaedah pengajaran dengan mengenal pasti keperluan anak-anak. Contohnya, alat bantu mendengar, kanta pembesar, pemegang pensiunan sebagai dimensions, mesin braille untuk anak-anak yang mengalami masalah penglihatan, dan CCTV ini berfungsi untuk membesarkan dan mengecilkan huruf agar boleh dilihat oleh kanak-kanak dengan lebih jelas. Selain itu, di dalam kelas guru diberi ruang untuk mendapatkan maklumat tentang berkenaan murid melalui penilaian formatif. Formatif ini bantu kanak-kanak mengekalkan pengetahuan dan pemahaman dan guna semasa, dan mereka akan menggunakan ini semasa proses pembelajaran. Contohnya, memberikan soalan kuis dalam bentuk lisan atau tugasan harian. Ini guru-guru boleh membuat pemerhatian keberkesanan pengajaran tersebut. Itu ibu bapa terlibat secara langsung terhadap perkembangan kanak-kanak. Ini karena ibu bapa diberi peluang untuk menyediakan maklumat dan objektif pembelajaran. Ibu bapa boleh membantu menentukan objektif jangka panjang tercapai. Mereka bekerja sama menentukan objektif RPI serta memberi maklumat yang tepat perihal anak mereka. Bukan itu saja, mewujudkan kesinambungan pengajaran antara sekolah dan rumah. Di samping itu, mereka berpeluang mendapatkan penerangan dengan jelas perkara yang perlu dilakukan bagi membantu pembelajaran anak mereka di rumah. Di samping itu,
ibu bapa boleh berfungsi maklumat dengan golongan profesional yang terlibat secara langsung untuk proses perkembangan anak mereka. Apakah peranan guru dalam memberi kesan kepada proses pengajaran kanak-kanak? Peranan guru ini merupakan elemen yang penting dalam menyediakan persekitaran yang kondusif bagi ajaran kanak-kanak prasekolah. Yang pertama, menjadi pembimbing pelajaran. Perkembangan holistik kanak-kanak. Menjadi pembimbing dalam pembelajaran kanak-kanak itu mereka guru bertugas sebagai perancang dan melaksanakan aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Guru menyusun kurikulum yang sesuai dengan keperluan dan minat kanak-kanak, memberi tumpuan kepada aspek pembelajaran holistik seperti fizikal, kognitif, emosi, dan sosial. Contohnya, jika membabitkan pelajar kurang upaya pendengaran, guru menggunakan teknik pengajaran visual seperti video dengan medium komunikasinya adalah bahasa isyarat atau bahasa tangan. Guru mempunyai impak yang besar terhadap pembentukan tingkah laku kanak-kanak. Oleh yang demikian, guru harus menjadi role model teladan baik dalam tingkah laku, sikap, dan nilai moral. Ini dapat membantu sokongan emosi dan motivasi, menunjukkan kepekaan terhadap perasaan kanak-kanak. Ini membantu kanak-kanak belajar mengendalikan emosi mereka sendiri dengan baik. Guru juga harus sentiasa berinteraksi secara positif dengan kanak-kanak. Dengan melihat guru bertindak dengan cara positif, kanak-kanak akan belajar meniru dan mengamalkan perilaku yang sama yang seperti yang diperlihatkan oleh guru. Selain itu, memberi ruang kepada kanak-kanak untuk meluapkan emosi mereka secara bebas. Guru menciptakan persekitaran dan terbuka di mana kanak-kanak berbicara tentang perasaan mereka dan menggunakan perkataan yang sesuai untuk meluapkan emosi dengan memberi tumpuan cara yang sehat. Contohnya, bernafas dalam sebelum bernafas dalam dan ambil masa rehat sebelum meluapkan perasaan. Ini karena mereka dapat sokongan daripada rakan dan guru. Dengan melakukan perkara ini, kanak-kanak akan memahami nilai-nilai kerjasama, kesabaran, dan kejujuran. Selain itu, pembangunan hubungan interaksi. Guru berperanan dalam membantu kanak-kanak membina kemahiran sosial yang penting untuk berinteraksi dengan rakan, sebaya, dan orang dewasa. Contoh, melakukan aktiviti bermain berpasangan, bermain berkumpulan, dan permainan bergilir-gilir, dan perbincangan, pembangunan hubungan interaksi sosial. Guru berperan dalam membantu kanak-kanak membina hubungan sosial dengan rakan mereka. Aktiviti yang boleh diterapkan oleh guru-guru ialah gerakan permainan secara kolaboratif. Kanak-kanak dapat berinteraksi secara sosial, berfungsi idea, dan bekerja sama dengan rekan sebaya. Contohnya melalui aktiviti bermain berpasangan, bermain berkumpulan, bermain bergilir-gilir, dan berbincang. Ini guru membantu anak-anak memahami konsep berkawan, berfungsi, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Pengamal pemantauan dan penilaian ini bertujuan untuk memantau perkembangan setiap kanak-kanak secara individu dan menyediakan penilaian yang berkaitan. Sini, guru menggunakan maklumat untuk merancang intervensi yang sesuai. Dengan mengumpul data tentang kemajuan kanak-kanak, berbagai aspek pembelajaran, guru dapat menggunakan maklumat tersebut untuk merancang intervensi sesuai. Pemantauan berterusan membantu guru mengenal pasti keperluan kanak-kanak dengan tepat.
Guru bukan saja pendidik, juga rakan pembelajaran kanak-kanak dalam proses pembelajaran. Membina hubungan mesra antara guru dan pelajar ini sangat menyokong kepada persekitaran pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran sosial dan emosi, membantu kanak-kanak membina keyakinan diri dan memupuk minat untuk lebih percaya dalam proses pengajaran. Seterusnya ialah kesan perancangan pengajaran individu. Ini memberikan sokongan berpusatkan pelajar, mengamalkan pendekatan pengajaran yang berbeza, memperbaiki kelemahan dan menyerlakan potensi diri kanak-kanak. Dia juga meningkatkan keberkesanan pengajaran dengan memahami dan menguasai konsep yang diajar. Keadaan pengajaran disesuaikan dengan gaya pembelajaran kanak-kanak. Terdapat ramai kanak-kanak ini, mereka memerlukan masa yang cukup untuk mendapat atau memahami satu topik pembelajaran itu. Selanjutnya ialah memupuk sikap berjaya. Karena proses pembelajaran dijalankan, kanak-kanak merasa ia sangat bermakna dan relevan. Yang dibina ini berdasarkan keperluan dan perkembangan yang kanak-kanak harus perolehi melalui objektif pembelajaran. Persekitaran inklusif dan kesetaraan yang menggalakkan semua kanak-kanak berjaya ini memupuk menanam sikap mereka yang bersemangat. Selanjutnya ialah kerjasama antara ibu bapa dan pelajar. Guru mengadakan sesi maklum balas dengan ibu bapa dengan berfungsi perkembangan kanak-kanak dalam aspek sosial dan emosi. Di samping itu, ia boleh meningkatkan pencapaian akademik kanak-kanak. RPI disesuaikan mengikut keperluan individu setiap kanak-kanak berdasarkan kepada perkembangan komunikasi, tingkah laku, sosial dan pengurusan diri. Melalui kaedah pembelajaran komprehensif yang pelbagai, membantu mereka menguasai konsep dan kemahiran akademik dengan lebih berkesan. Perkembangan sosial dan emosi mereka juga dapat dipertingkatkan karena kanak-kanak belajar untuk bersabar dan mengawal emosi mereka semasa melakukan aktiviti di dalam kelas. Ini kerana guru menerapkan pembelajaran konflik di dalam proses pengajaran. Mereka juga belajar cara untuk menyelesaikan konflik. Pengurusan tingkah laku kanak-kanak dapat dikawal. Mereka akan kerap melakukan perkara yang bagus atau yang adil. Kesimpulannya, rancangan pengajaran individu ini banyak membantu kanak-kanak orang upaya. Oleh itu, ibu bapa tidak perlu bimbang kerana murid pendidikan khas ini diajar berdasarkan kebolehan dan keperluan mereka, bukan kepada kategori dan jenis kecacatan mereka. Dengan melakukan itu, dapat melahirkan kanak-kanak kurang berupaya berpotensi sendiri dan berdikari. Guru dapat mengembangkan potensi diri kanak-kanak ke tahap optimum dan lebih berdaya saing. Mereka boleh bersaing dengan kanak-kanak normal dari segi pembelajaran di sekolah. Itu sahaja dari saya. Saya harap perkongsian yang saya berikan ini sedikit sebanyak dapat mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah dan pembelajaran kanak-kanak di rumah. Sekian dan terima kasih.